Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Selain daripada kita memberi pantau dan juga kita melihat apa perkembangan dalam negara, adil juga untuk kita melihat kepada perkembangan antarabangsa. Untuk waktu ini, saya nak membawakan kepada anda beberapa perkembangan insiden yang berlaku khususnya terkait dengan pasca gempa bumi di Maghribi, dan kemudian kita akan memberi fokus kepada musibah banjir, bencana banjir yang berlaku di Libya. Tapi untuk waktu ini kita nak memberi fokus khususnya kita melihat kepada insiden pasca gempa bumi yang melanda di kawasan Marrakesh Maghribi yang telah pun melanda di kawasan itu pada 8 September 2023. Dan kalau ikut pada waktu ini adalah hari ke-6 pasca pada bencana itu, dan dilaporkan angka terus meningkat ketika operasi mencari dan juga menyelamat dipergiat untuk mencari mangsa-mangsa yang mungkin ataupun yang masih berada di bawah runtuhan. Dan difahamkan juga bantuan daripada seluruh dunia, daripada NGO termasuklah daripada Malaysia dipergiatkan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Encik Muhammad Syukur Tahir. Encik Muhammad Syukur adalah Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Encik Syukur. Waalaikumsalam. Tuan Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah baik. Mungkin pada waktu ini seperti yang saya katakan, ada dua perkara ataupun dua bencana yang berlaku, satu di Morocco di Maghribi dan satu lagi di Libya. Kita memberi fokus kepada apa yang berlaku hari ke-6 ataupun pasca kepada bencana gempa bumi di Maghribi. Mungkin boleh dikongsikan perkembangan semasa. Saya difahamkan ada tim Islamic Relief yang berada di kawasan berkenaan untuk meneruskan misi kecemasan, misi bantuan kecemasan dan juga misi bantuan kemanusiaan. Mungkin ada laporan daripada lapangan yang boleh dikongsikan pada waktu ini, update ataupun kemaskini semasa. Encik Syukur. Ya, terima kasih Tuan Fauzi. Terima kasih pada Asrawani kerana menjemput Islamic Relief Malaysia untuk bersiaran pada petang ini. Basically, berdasarkan maklumat yang kita terima daripada pasukan Islamic Relief yang berada di lapangan pada 14 September 2023, pihak berkuasa Maghribi secara rasmi telah melaporkan 3,000 kematian dan 5,500 cedera. Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Fauzi, jumlah korban juga dijangka meningkat apabila usaha mencari dan menyelamat diteruskan. Kebanyakan korban tertumpu di wilayah Al-Haus, manakala selebihnya berlaku di wilayah Kuarza Zati, Azilal, Cicahua dan Tarudan. Sementara itu, perkembangan misi bantuan Islamic Relief yang berada di sana, seperti yang kita ketahui, kami telah pun menghantar pasukan kami ke lapangan seawal 9 September 2023. So, pasukan Islamic Relief sentiasa berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan juga NGO tempatan untuk menyelaras misi bantuan. Pasukan kami juga berhubung dengan pejabat hal ehwal kemanusiaan bagi mendapatkan nasihat dan bimbingan. Dan di samping itu, pasukan Islamic Relief turut menjalankan penilaian dari masa ke semasa untuk setiap kawasan yang kita berjaya capai dan memberi tumpuan terhadap beberapa sektor bantuan utama termasuk kesihatan, air, sanitasi, kebersihan, pendidikan dan tempat perlindungan. Untuk pengetahuan semua, untuk bantuan awal, Islamic Relief telah mengagihkan 200 set tilam dan selimut kepada penduduk di Amismis. Terkini, Islamic Relief juga telah mengedarkan bantal dan selimut kepada 90 keluarga di kawasan Turit di Cicahua, iaitu kawasan yang sangat sukar diakses, dan pada hari ini Islamic Relief juga telah mengedarkan bantal dan selimut kepada 200 keluarga di Cicahua dan 200 kit kebersihan di kawasan Amismis. Encik Syukur, mungkin juga boleh dikongsikan kalau diikutkan hari ke-6 ini sudah tentu kita melihat kepada jenis bantuan yang dihulurkan selain pada misi bantuan kecemasan, misi bantuan kemanusiaan seperti yang dimaklumkan tadi, ada jenis-jenis bantuan yang disampaikan ataupun dihulurkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam bencana gempa bumi ini. Tapi untuk waktu ini, apa mungkin jenis cabaran ataupun halangan yang perlu ditempuhi oleh tim ataupun mereka yang terlibat dalam misi bantuan ini? Kerana kita tahu lokasi dan juga kawasan bencana ini di kawasan pergunungan Alps misalnya. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan
cabaran dan juga apa yang perlu ditempuhi untuk tim Islamic Relief sendiri apabila melakukan ataupun melaksanakan misi bantuan untuk mangsa gempa bumi Maghribi ini? Okey, Tuan Fauzi. Basically, secara umumnya memang kita menghadapi pelbagai cabaran untuk menyampaikan bantuan. Di antara cabaran yang kita hadapi segi akses kepada jalan raya. Akses jalan raya terputus. Dan ini menyukarkan bukan sahaja pihak penyelamat tetapi menyukarkan juga pihak NGO seperti Islamic Relief untuk tiba ke kawasan-kawasan yang terlibat dengan cepat dan pantas. Di samping itu, kami juga difahamkan kekurangan peralatan membantu dan menyelamat. Difahamkan di waktu awal ketika gempa tersebut berlaku, sementara menunggu pasukan penyelamat tiba, ada di antara penduduk menggunakan apa sahaja peralatan yang mereka ada untuk menyelamatkan jiran-jiran mereka. Di samping itu juga daripada segi seperti yang Tuan Fauzi mention, maklumkan yang memang kawasan tersebut adalah kawasan yang berbukit dan ia memberikan satu kekangan dan juga cabaran untuk tim penyelamat dan tim bantuan untuk masuk ke kawasan bencana yang berbukit dan dipenuhi timbunan serpihan bangunan yang runtuh. Di samping itu, capaian internet juga terhad. Dari segi komunikasi juga kami mendapat gangguan dan daripada segi bekalan bahan bantuan di lokasi gempa bumi juga menyebabkan harga barang meningkat kerana permintaan yang tinggi ketika ini. Encik Syukur, mungkin boleh dikongsikan, kita tahu untuk Islamic Relief daripada Malaysia sendiri, ini bukan kali pertama untuk turun membawa misi jenis bantuan kemanusiaan. Ada pengalaman-pengalaman sebelum ini yang boleh diguna pakai untuk jenis-jenis bantuan khususnya terkait dengan bencana, khususnya seperti bencana gempa bumi ini. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini untuk hari ke-6 saya kira, sudah tentu kalau melihat pada video-video yang dikongsikan khususnya di media sosial, kita lihat bukan saja pada tim lokal ataupun kerajaan, maksud saya bukan hanya di kawasan tempatan saja yang turut serta untuk menghulurkan bantuan, tetapi ini melibatkan mereka yang prihatin, NGO-NGO di serata dunia antarabangsa. Misalnya, mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang koordinasi dan juga penyelarasan. Saya juga difahamkan Islamic Relief ada tim yang berada di sana dan juga tim di Malaysia ada berhubung antara satu sama lain untuk melakukan koordinasi dan juga penyelarasan. Mungkin boleh dikongsikan daripada perkara itu, Encik Syukur. Betul Tuan Fauzi. Tim Islamic Relief kami amat berpengalaman daripada segi menyalurkan bantuan ke kawasan-kawasan yang mengalami bencana. Untuk pengetahuan semua, Islamic Relief Malaysia juga bersama pejabat Islamic Relief yang lain seperti di UK, di Amerika Syarikat, di Kanada, Australia, Spain, Itali dan lain-lain. Dan kami bertindak secepat mungkin untuk mengumpulkan dana bagi membantu penduduk yang terjejas. Kerana setiap saat, setiap minit adalah sangat bermakna kepada penduduk-penduduk yang terjejas akibat gempa bumi tersebut. Dan seperti yang kita telah maklumkan, Islamic Relief juga sentiasa bekerjasama dengan rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan juga NGO tempatan untuk menyampaikan misi bantuan. Sudah pasti kerajaan Maghribi sendiri mengetuai usaha tindak balas termasuk mencari dan menyelamat serta bantuan perubatan daripada Bulan Sabit Merah Maghribi. Dan kami juga difahamkan Ahli Parlimen Maghribi telah mewujudkan dana kerajaan untuk tindak balas gempa bumi atas permintaan Raja Muhammad ke-6. So itu adalah salah satu daripada koordinasi dan penyelarasan misi bantuan yang amat penting dan mesti berlaku untuk memastikan penduduk-penduduk terjejas dapat disantuni dengan cepat. Kerana setiap minit yang seperti saya maklumkan tadi amat berharga dan kami mendapat pengalaman daripada kejadian gempa bumi di Turki dan Syria dan kami pakai segala pengalaman yang ada untuk menyantuni penduduk-penduduk di Maghribi.
Cik Syukur, mungkin di kesempatan ini juga boleh dikongsikan seperti yang dimaklumkan ada tim-tim yang berada di lapangan, sudah tentu untuk hari ke-6 ini pasti ada cerita-cerita yang boleh dikongsikan. Saya tadi sempat sebelum kita buat lintas langsung ini sempat saya melihat beberapa kepingan gambar dan juga video temu bual yang sempat dilakukan oleh tim di sana, antaranya seorang gadis Ikram namanya. Walaupun beliau dan keluarga ditimpa musibah gempa bumi ini, tapi sempat bila ditemu buas sempat bersenyum dan juga berkongsi tentang suka duka pengalaman melalui bencana gempa bumi ini. Tetapi mungkin ada cerita-cerita lain yang boleh dikongsikan tentang keadaan mangsa-mangsa yang ditemui masih selamat dan juga bagaimana mereka keadaan dari segi moral dan juga semangat mereka kalau boleh dikongsikan pada waktu ini. Okey, Tuan Fauzi ya. Salah seorang daripada penduduk yang kami berjaya untuk temui adalah adik Ikram dari wilayah Mismis. Beliau menceritakan apa yang mereka lalui adalah amat sukar untuk digambarkan. Situasi yang selama ini yang mereka hanya lihat di kaca TV ataupun telefon kini terjadi kepada mereka. Mereka dapat merasai apa yang penduduk Turki dan Syria lalui pada gempa bumi yang lalu. So, waktu kejadian tersebut, adik Ikram dan keluarganya berada di dalam rumah. Ketika itu mereka berada di dalam satu bilik yang sama manakala ayahnya di bilik yang lain. Bila gempa berlaku, mereka berasa gegaran dan rumah mereka bergegar. Selepas mereka dapat keluar, mereka lihat semua orang berlari dan menjerit. Keadaan amat berkabus ketika itu dan berangin. Rumah di kawasan tinggi runtuh dan musnah sama sekali. Mereka tidak dapat melihat apa-apa. Mereka hanya berkaki ayam dan tidak berselipar. Dan orang sekeliling mula menangis. Ada yang telah meninggal dunia dan ada yang terperangkap di bawah runtuhan. Ada penduduk yang cuba untuk masuk semula ke rumah untuk mengambil makanan buat sarapan pagi, tetapi akhirnya mereka turut terkorban apabila runtuhan menghempak mereka. Buat masa ini untuk pengetahuan semua, Ikram dan keluarga berlindung di kemah. Dan kami amat pasti tragedi ini telah meninggalkan kesan keluarga. Oleh itu, Islamic Relief juga berperanan untuk memberikan sokongan psikososial pada penduduk terjejas, terutama pada kanak-kanak dan wanita, dan juga kepada keluarga adik Ikram seperti yang saya ceritakan tadi. Boleh saya sambung ke? Boleh. Silakan. Boleh ya? Okey, antara pengalaman yang ingin saya kongsikan adalah pengalaman kaki tangan Islamic Relief, Sister Hana. Sister Hana adalah salah seorang kaki tangan Islamic Relief yang kini berada di lapangan. Dan beliau menceritakan yang antara komuniti yang mereka lawati ialah di Tikrit, iaitu satu kawasan yang baru sahaja berjaya diakses oleh pekerja penyelamat. Untuk pengetahuan semua, daripada 80 orang yang tinggal di kampung itu, hanya 6 orang yang terselamat. Setiap rumah musnah sama sekali. Kita cuba bayangkan, kita ada jiran dahulu seramai 80 orang ataupun 90 orang, tinggal 6 orang saja yang terselamat. Begitulah keadaan di Maghribi. Dan di satu lagi perkongsian yang kami ada ialah di sebuah kampung yang bernama Kampung Tagadit. Kampung Tagadit ini menempatkan 70 keluarga, 18 orang meninggal dunia, dan antara yang meninggal dunia ini adalah seorang wanita yang baru saja bersalin beberapa hari. Dan kami dapat bercakap dengan seorang lelaki yang keluarga mentuanya meninggal dunia dan mendapati seluruh keluarga mentuanya di bawah runtuhan rumah mereka. Dan di sini kami juga ingin berkongsi temu bual tim di lapangan bersama Gubernur di Adasil yang memberitahu tim kami bahawa sekitar 5,000 bangunan di kawasan itu telah runtuh. Cuba bayangkan betapa hebatnya dugaan yang dialami oleh penduduk di Maghribi. Ia adalah peringatan yang jelas bahawa satu usaha yang besar menanti mereka di hadapan. Usaha untuk membina semula rumah dan komuniti yang musnah akibat bencana ini. Begitulah banyak perkongsian dari mangsa gempa bumi dan juga kaki tangan Islamic Relief yang berada di lapangan, Tuan Fauzi. Cik Syukur, sebelum kita pergi berehat, mungkin boleh dikongsikan, kita melihat kepada
insiden dan juga bencana yang berlaku gempa bumi pasca gempa bumi di Maghribi ini, mungkin boleh dikongsikan apa jenis dan bagaimana untuk rakyat Malaysia boleh memberi sokongan dan bantuan untuk mereka yang kurang bernasib baik yang ditimpa musibah bencana gempa bumi di Maghribi ini, Cik Syukur. Okey, Tuan Fauzi ya, tragedi yang menimpa Maghribi ini boleh dikatakan yang terburuk dalam tempoh lebih 1 dekad. Ketika ini kita tahu beberapa negara telah bersatu dan memberi sokongan padu terhadap usaha untuk membantu penduduk Maghribi. Secara global, Islamic Relief telah melancarkan tabung rayuan kecemasan dengan sasaran dana bernilai 58.5 juta ringgit Malaysia, dan sumbangan ini akan dikumpulkan melalui pejabat-pejabat United Kingdom, Islamic Relief Canada, Islamic Relief Germany, Australia dan lain-lain termasuk Islamic Relief Malaysia. Alhamdulillah, setakat ini untuk saya melaporkan Islamic Relief berjaya mengumpul dana sebanyak Great Britain Pound 1.3 juta bersamaan lebih ringgit Malaysia 7.6 juta. Bagi kami di Malaysia, di Islamic Relief Malaysia pula, kami telah melancarkan tabung kecemasan Morocco Earthquake pada 11 September dengan sasaran dana sebanyak ringgit Malaysia 200,000. Jadi dengan keadaan yang sangat mendesak ketika ini, terutama untuk bekalan makanan dan keperluan kecemasan yang lain, dan kami amat mengharapkan orang ramai prihatin dan sama-sama membantu mengumpulkan dana buat mereka. Setakat ini di Islamic Relief Malaysia, kami telah berjaya mengumpul dana sebanyak ringgit Malaysia 50,000 dan masih banyak lagi yang kami perlukan untuk membantu rakan-rakan dan juga masyarakat di Maghribi. Okey, baik. Terima kasih Encik Syukur. Kita nak berhenti rehat seketika. Seperti yang kami maklumkan pada awal tadi, kita nak memberi fokus kerana dalam tempoh kurang pada seminggu ini berlaku 2 insiden ataupun bencana besar yang berlaku. Yang pertama, seperti yang kita fokuskan, iaitu bencana gempa bumi yang berlaku di Maghribi. Yang kedua, selepas ini kita juga nak beri tumpuan kepada apa yang berlaku dan juga bagaimana keadaan mangsa-mangsa yang terlibat ataupun yang terjejas akibat bencana banjir yang melanda wilayah timur Libya setakat hari ini. Baik, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, untuk waktu ini kami masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Syukur Tahir. Cik Muhammad Syukur adalah Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Kalau di awal tadi, Cik Syukur berkongsikan tentang misi bantuan khususnya terkait dengan pasca gempa bumi di Libya, di Maghribi. Tapi di Libya mungkin keadaan yang sedikit berbeza kerana bencana yang melanda di kawasan itu adalah bah banjir. Boleh dikongsikan pada waktu ini, saya difahamkan tim Islamic Relief baru saja tiba ataupun dalam hari pertama ataupun hari kedua di kawasan berkenaan. Mungkin boleh dikongsikan sedikit update ataupun kemas kini misi bantuan kecemasan dan juga misi bantuan kemanusiaan khususnya melibatkan mangsa-mangsa banjir di Libya. Cik Syukur. Baik, Tuan Fauzi ya. Berdasarkan maklumat yang kita terima setakat hari ini 14 September pada pukul 1 pagi tadi daripada pasukan Islamic Relief yang berada di lapangan, sekurang-kurangnya 6,000 orang sudah disahkan terkorban akibat banjir besar di Libya. Tetapi menurut tim kami, kemungkinan jumlah tersebut akan meningkat kerana masih ramai lagi, beribu-ribu lagi orang yang masih hilang dan tidak dapat dikesan. Kami juga difahamkan seluruh kawasan penempatan telah dihanyutkan. Akses ke kawasan banjir juga terus memberi cabaran kerana banyak jalan raya dan jambatan utama telah rosak atau musnah, terutama jalan utama ke Derna. Seperti yang Tuan Fauzi mention, 2 empangan pecah dan mengakibatkan banjir besar. InsyaAllah kami akan memantau keadaan di Libya dari masa ke semasa, dan untuk pengetahuan semua, kami di Malaysia, di Islamic Relief Malaysia, kami akan melancarkan kempen untuk Libya. Dan sasaran dana kami untuk kempen di Libya adalah sebanyak RM200,000 Malaysia. Di kesempatan ini saya ingin menyeru sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia supaya kita sama-sama membantu masyarakat di Maghribi dan juga di Libya. Dan sekiranya untuk mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah layari
laman sesawang kami di www.islamic-relief.org.my. Di sini saya ingin menyeru, marilah kita sama-sama mendoakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di Maghribi dan Libya. Okey, baik. Terima kasih Encik Muhammad Syukur Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia yang berkongsi sedikit kemaskini ataupun update berkaitan dengan misi bantuan kecemasan, misi bantuan kemanusiaan melibatkan dua bencana. Yang pertamanya melihat kepada insiden pasca gempa bumi di kawasan Bahrain Marrakesh di Maghribi, dan pada waktu ini tadi dikongsikan juga, sempat berkongsikan tentang kemaskini tim Islamic Relief yang membuat misi bantuan kecemasan dan juga kemanusiaan melihat kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan wilayah timur Libya. Baik, saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, selamat.